وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sedang berada pada satu bulan yang amalan kita diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila tarikhnya wallahu a'lam. Kerana yang datang bercerita mengenai amalan kita diangkat pada bulan Syaban Rasulullah. Salah satu sebab Nabi berpuasa pada bulan ini, banyak berpuasa, salah satu sebab daripada beberapa sebab Nabi suka ketika mana amalan Nabi diangkat di sisi Allah dalam keadaan Nabi berpuasa. Bila tarikhnya wallahu a'lam. Saya tak boleh bagi kepada tuan-tuan andaian, kerana Nabi sendiri bagi tahu hanya pada bulan Syaban. Sebab tu amalan kita diangkat kepada Allah dalam 3 bentuk keadaan: harian, mingguan dan juga tahunan. Tahunan adalah pada bulan Syaban. Bila wallahu a'lam. Adapun yang kedua diangkat secara mingguan ialah pada Yaum Itsnin wal Khamis, pada hari Isnin dan hari Khamis. Illa mutakhasiman, kecuali 2 orang yang berbalah, tidak bertegur siapa, bergaduh, masam muka, tidak bertegur siapa lebih pada 3 hari. La yahillu lil muslim an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam. Kata Nabi, kita ni nak marah macam mana pun, nak perang, bergaduh macam mana pun, tak mau sembang, cakap dengan taulan kita, rakan kita, saudara kita, tara mana pun tak boleh lebih pada 3 hari. Bukan 7 keturunan, 3 hari. Kata Nabi, punya bergaduh ni 2 orang ni jumpa tengah jalan, fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Kawan ni paling belah sana, kawan ni pun tak mau tengok muka dia. Antara terbaik di antara 2 orang yang berbalah ni, orang yang mula-mula dia mulakan kembali pendamaian dengan dia memberi salam. Suatu 3 hari, lebih pada 3 hari, Allah, amalan kita tidak diangkat di sisi Allah. Apa masalah amalan tak diangkat di sisi Allah? Ibarat kita kerja, performan kita baik, tiba-tiba pangkat kita tak dinaik-naik, mesti ada masalah. Lepas tu hari Isnin dan Khamis adalah hari amalan kita diangkat kepada Allah secara mingguan. Sebab itu juga hari Isnin dan Khamis Nabi suka puasa. Ini antara salah satu rahsia. Kemudian amalan kita diangkat kepada Allah secara harian. Malaikat yang bertugas pada waktu subuh mencatat semua amalan kita sampai ke petang diangkat kepada Allah. Datang malaikat yang tukar waktu petang, ditunggu sampai ke pagi, diangkat pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara salah satu sebab Nabi suka berpuasa pada bulan Syaban adalah kerana amalan diangkat pada bulan ini. Satu. Yang kedua, Nabi juga suka puasa pada bulan ini, bulan Syaban. Kerana yang kedua, bulan ini adalah bulan yang isteri Nabi SAW guna untuk mengqadha puasa. Yang mengqadha puasa tu isteri Nabi. Sebab apa Nabi pun banyak puasa? Macam mana kita nak sinkronisekan? Bahasa orang tak pernah guna. Nak hafal itu pun 3 bulan. Macam mana kita nak sinkronisekan
synchronizekan benda ni. Saya cerita kepada tuan. Bulan ni, bulan yang isteri Nabi mengqadha puasa. Apa maksud isteri Nabi mengqadha puasa? Ada dua maksud. Maksud pertama, semua puasa mereka akan tunggu bulan Syaban dan mereka akan qadha pada bulan Syaban. Itu maksud pertama. Maksud yang kedua, kemunca isteri Nabi mengqadha puasa adalah bulan Syaban. Maksudnya setiap bulan tu mereka dah qadha dah puasa mereka secara berperingkat. 2 hari, Mai Rejab 3 hari, ada baki lagi 4 hari, disempurnakan pada bulan Syaban. Jelas tak? Sebab tu dalam isu nak qadha dulu puasa ataupun nak puasa dulu puasa sunat, maksudnya dia nak puasa sunat dan lewatkan qadha, ataupun dia nak qadha dulu puasa kemudian dia nak baru dia puasa sunat. Bab ni kita letakkan dalam bab yang harmoni dan toleransi. Kenapa para ulama sendiri khilaf dalam masalah ni? Sebab tu kita Muslim kena belajar macam mana toleransi dan harmoni. Tak payah satu benda kita nak berbalah tuan-tuan. Saya buat contoh kepada tuan-tuan. Dalam satu masalah mengenai sujud syukur, bagi mazhab Imam Syafi'i pun dia ada beberapa pendapat. Macam mana nak sujud syukur? Ada pendapat yang kata takbir dulu, kemudian ada yang kata lepas takbir baru sujud, lepas habis sujud syukur tu bangkit terus bagi salam. Ada yang kata tak payah takbir, kita bukan nak semayang, kita nak sujud kena dapat nikmat Allah. Tak payah takbir, terus sujud. Lepas sujud terus bangkit, tak payah bagi salam. Ada yang kata pula tak payah, ayat semayang pun tak payah ambil, kita bukan nak semayang, terus sujud syukur. Tiga-tiga ni pendapat. Nak pegang salah satu, pegang, sebab benda tu tak ada dalil. Yang ada dalilnya sujud syukur. Kaifiat untuk sujud syukur tu para ulama bertoleransi. Settle kalau kita boleh faham. Jadi tak ada lah isu tuduh menuduh, tak puas hati antara satu sama lain. Ni ustaz ni mai cerita hari ni bab sujud syukur macam ni, ustaz esok pula mai cerita macam ni, ustaz macam ni pula cerita macam ni. Last sekali dia tak, aku tak mau buat apa pun, sujud syukur pun tak payah, apa pun tak payah. Dalam kabut. Ni banyak bertoleransi. Sebab tu kalau tuan-tuan nak tengok para ulama yang kata mesti kena qadha dulu puasa kalau dia nak puasa sunat. Contoh saya ambil pendapat ni adalah pendapat daripada para ulama di Saudi. Walaupun saya tak pegang pendapat ni, tapi ni pendapat yang kita kena hormat. Agama kita ni harmoni. Para ulama Saudi dia pegang dengan hadis Nabi. Apa kata Nabi SAW? Apa kata Nabi dalam masalah ni? Nabi kata, man sama Ramadan thumma ittaba'u sittan min Syawal fakannama siyamud dahr. Dan Nabi siapa-siapa yang pada bulan Ramadan dia puasa bulan Ramadan 29 30 hari. 29 30 hari. Tempat kita ni dia plus minus lah, 29 30 hari tu biasa. Saya duduk di Pakistan 8 tahun. Pakistan, saya ingat saya 8 tahun saya raya di sana, tak pernah puasa 30 hari, 29 hari. Keunikan Pakistan ni, tiap-tiap kali kalau nak tengok anak bulan untuk puasa, confirm tak nampak anak bulan. Keunikan Pakistan. Tapi kalau nak raya, confirm mesti nampak anak bulan. Itu yang tak balik tu 8 tahun tu. Itu kelebihan Pakistan. Dia puasa 29 30 hari. Kemudian lepas dia puasa 29 30 hari, diikuti puasa 6 hari pada bulan Syawal. Seolah-olah dia berpuasa selama setahun. Kata mereka, terma dan syarat nak dapat puasa selama setahun mesti 29 atau 30 hari. Maksudnya individu yang berbuka puasa kerana mengambil rukhsah atau diwajibkan buka puasa mesti mengqadha dulu puasa. Contoh individu yang diwajibkan berbuka puasa, pokok yang datang haid. Contoh
perempuan yang datang haid, dia tak boleh puasa. Sebab tu dia jangan kontra dengan fitrah Allah. Allah yang susun jadual bulanan dia, ada beberapa hari dia tak boleh puasa, dia tak boleh solat, dia tidak boleh melakukan persetubuhan. Jangan dikontra. Ada muslimat tuan-tuan, dia pergi umrah pun dia makan pil. Inna wa inna ilaihi raji'un. Dia pergi haji pun dia makan pil untuk tak mau bagi darah haid dia mai. Orang buat haji umrah bila datang haid period, agama dah susun dah hukum dia. Apa kita nak kontra? Termasuk ada yang bulan Ramadan dia excited sangat nak puasa. Apa dia buat? Dia makan pil dan sebagainya, dia makan ubat. Bulan tu dia tak period, dia boleh puasa 30 hari, dia syok. Sedangkan dia sedang kontra dengan fitrah Allah. Fitrah Allah tu memang macam tu, tak perlu. Bukalah puasa, bismillah, lepas Ramadan, qadalah puasa. Settle. Cuma dia kena betulkan juga. Ada di kalangan muslimat yang tak boleh puasa bulan Ramadan, tak boleh puasa, dan dia tak mau makan minum. Ini juga salah. Tak boleh makan minum ni maksud dia tak bolehlah makan minum depan orang ramai supaya tak jadi fitnah. Kita kerja ni tuan-tuan, ada perempuan tak puasa, bawa mai dalam kelang ni makan dengan siang. Tu tahu siang. Siang ni orang utara lah, kita panggil tapawai. Awak tu dia mangkuk tingkat, dia pun mangkuk dah. Ni mangkuk tingkat mai kelang. Semawa pula kita makan. Ni memang betul-betul mangkuk lah, tak payah dah. Jangan jadi fitnah. Kalau dia duduk di rumah dia, di rumah dia, kita suami dia, kita tahu dah isteri kita tak boleh puasa. Kita pukul 8 kalang kabut daripada tingkat 2 turun bawah, siap-siap nak pergi office. Tengok-tengok dekat dapur ni, isteri kita ni tak boleh puasa. Dia ni bagus punya duk sodok. Tuan-tuan sodok tu apa dia? Tak tahu ni bahasa utara ni, kira bahasa cukup lembut dah ni. Dia bagus punya duk sodok. Kita tahu dia tak boleh puasa. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Dia isteri kita. Masalah hanya akan timbul bila kita makan sekali dengan dia. Kita pun sodok sekali. Kita kata dekat dia, susah senang biarlah kita bersama-sama. Amboi kemai. Dia kata mereka kena qada dulu sebelum berpuasa sunat. Ataupun dia musafir pada bulan Ramadan, ataupun dia sakit yang menyebabkan dia tak boleh puasa, maka dia qada biarlah sempurna puasa pada bulan tu, barulah diikuti dengan puasa. Ini pendapat daripada para ulama Saudi berdasarkan hadis tadi. Saya tak berpegang dengan pendapat ni, tetapi ini pendapat mereka yang disertakan dengan dalil, dan agama ajar kita supaya menghormati. Selesai. Tak mau pegang, selesai. Tak payah hina, tak payah bagi tuduhan, tak payah kita letak pula satu apa dia, kita panggil satu logo kepada individu yang pegang macam ni. Dia ni mesti macam ni. Agama pun tak suka. Imam Syaukani pula menyebut, berdasarkan perbuatan isteri Nabi. Isteri Nabi ni qada puasa pada bulan Syaban. Imam Syaukani kata, kamu kena ingat, isteri Nabi ni termasuk dalam kumpulan fastabiqul khairat. Orang yang berlumba-lumba buat kebaikan kebajikan. Mereka puasa Isnin Khamis, 13, 14, 15 bulan Islam, 9, 10 Muharram, semua mereka puasa. Tetapi isteri Nabi tetap melewatkan qada puasa mereka pada bulan Syaban. Ini simbolik menunjukkan, kata Imam Syaukani, boleh dilewatkan qada sampai bulan Syaban. Selesai. Kalaulah kita lepas daripada Ramadan, isteri kita bang, dia kata, saya ada ingat, saya nak puasa 6 dulu, nanti baru saya nak qada puasa dah 10 hari. Ni kalau saya qada puasa 10 hari, tambah dengan 6 pula, jadi 16 hari. Oi, tak boleh dia tak, kita pegang teguh puasa sebulan, raya pun sebulan. Suami dia kata, para ulama Saudi berkata, oi kemah bunyi, seseorang yang hendak berpuasa sunat terlebih dahulu hendaklah selesaikan qadanya. Kerana itu yang wajib, yang sunat itu sunat. Orang yang sibuk bersedekah tetapi tidak membayar zakat, apalah gunanya? Kita cakap tu macam boleh buat kuliah maghrib lah.
Isteri kita dengar tarikh dia kata, Imam Syaukani menyebut dalam kitab dia Nailul Awtar jilid yang ketiga. Lebih baiklah tuan-tuan dia. Tak ada isu, bisyarat dengan satu syarat. Kita bang, saya nak puasa 6 dulu, saya nak lewatkan qada sampai Syaban. Tahun ni saya ada 10 hari saya tak qada puasa. Dia bagi tahu kepada kita, kita pun ambil note. Isteri kita tak qada puasa 10 hari. Sebab kalau berlaku apa-apa kepada dia dalam keadaan dia meninggal dan qada puasanya belum diselesaikan, dan kita tahu, bukan kita pergi korek dulu masa dia muda dia puasa kan dia tak puasa, yang tu afallah amma salat, yang tu kita tinggal. Ni yang kita tahu dia hidup dengan kita, tahun ni ada 10 hari dia tak qada puasa, tiba-tiba in case dia meninggal dunia dalam keadaan 10 hari itu masih belum diqada. Kita adalah niabatan anha, kita adalah merupakan dia punya naib, dan kita wali dia boleh berpuasa untuk dia. Selesai. Saya ingat tuan, dulu masa kita nak jadi penceramah radio kat Utara 2006, 2007, lebih kurang macam tu. Kita ada satu slot jawab soalan dekat radio secara langsung. Sebulan sekali selama sejam. Dululah. Tadi tak berapa minat dah radio pun, TV pun tak berapa minat dah. Ada beberapa rancangan TV yang saya dah tak pergi dah. Ada beberapa sebab lah tuan. Dulu kita keluar SPM dengan TV Ali Cerah. Dia jujur lah. Tak tahulah, rasa macam hipokrit pun ada. Wallahualam. Dia main jadi tak tenang. Kita ni kalau nak live dekat TV ke buat rakaman, sebelum kita live ni, di belakang ni mereka nanti make up itu. Saya bagi tahu tuan-tuan jujur lah, tukang make up ni semua perempuan. Saya hebat berkali-kali dah. Kita kata tak payah make up lah. Kita pun sikit punya smart dah tuan-tuan. Kan? Tak ada siapa pun mengaku. Jadi dia kata tak boleh kalau tak make up nanti kena cahaya, nanti toner muka tak sekata amboi, cacat sangat ke kita ni. Dia pun kena tonyoh, bubuh pula bedak dan sebagainya. Jadi leceh tuan. Kita sekali lagi nak main cerita bab hukum, sekali nak main cerita bab hadis Nabi. Belakang tu orang duk tonyoh muka kita dengan bedak lah macam-macam. Jadi dia main rasa macam tak tenteram. Saya ingat sekali tu ada satu rancangan tahun 2012, saya live bulan Ramadan. Saya rasa yang tu dah juru makeup paling lawa sekali. Paling lawa. Tak ada contoh boleh buat kat sini. Punya lawa. Saya pun bagi tahu jujur lah, saya cakap, bolehlah bagi bedak tu saya tonyoh sendiri. Tak tonyoh tu bagi bedak tu. Saya lagi nak main cakap beragama ni bulan Ramadan. Sebelum saya cakap, kau pula duk tonyoh muka saya dengan bedak. Saya jadi macam tak selesa. Dia kata apa? Tak apa ni jantan ni. Saya tak tonyoh bagi lebih sikit. Ya itu dia tonyoh bagi tebal lagi tu. Tuan faham lah ni. Sekali tu dia radio. Bulan Ramadan, bukan bulan Syaban. Saya tak ingat tuan, 2006, 2007 dah macam tu. Ada seorang pemanggil radio ni, dia pun formal juga, dia bukan boleh lolak lebih kurang. Dia telefon, dia tanya, dia kata, Ustaz, dia kata, isteri dia meninggal dunia, ada 10 hari tak qada puasa. Saya dah habaq dah kat dia itu, lepas Ramadan supaya dia qada dulu puasa, baru puasa sunat. Dah dia nak puasa 6 dulu, dia nak lewatkan qada puasa, dia kata abang dengan isteri Nabi Aisyah siapa lagi pandai. Saya diam tahu lah. Lepas tu dia sakit Ustaz, masuk hospital seminggu meninggal. Ada 10 hari dia tak qada puasa dia Ustaz. Jadi macam mana? Saya pun cerita hadis tadi. Mana-mana orang yang meninggal dunia, dia ada meninggalkan puasa. Meninggalkan puasa maksudnya yang ma'ruf. Yang ma'ruf. Bukan kita pergi selongkang dulu isteri kita ni, mungkinlah masa muda ni aku rasa dia pun tak berapa okey. Mungkin ada kot dia tinggal puasa. Jangan, itu prasangka yang buruk. 10 hari dia tak qada, maka kitalah yang qada puasa bagi dia, kerana kita adalah wali dia. Jadi
Jadi saya kata tuan, isteri tuan tak puasa baru ni bulan Ramadan 10 hari sebab tak boleh puasa. Sakit masuk hospital tak sempat qada puasa. Jadi saya kata tuan boleh berpuasa untuk dia. Jelas kan? Dia dengar tu dia kata apa? Dia kata apa? Apa? Dia kata ustaz suruh saya qada puasa kat dia. Puasa saya pun saya tak qada lagi. Aku tak mampu. Kalau saya qada kat dia puasa, tahun lepas saya dah tinggal 3 hari saya tak puasa sebab sakit. Ustaz nak tolong qada ke puasa saya tu? Apa yang dia babitkan kita pula dalam masalah rumah tangga dia, kita tak reti apa, kita tolong jawab. Penerbit dengar benda-benda macam ni, dia kira nak tak telefon. Kita pun kata tak apa. Macam ni kita kata, kalau tuan tak mampu untuk qada puasa dia, ada cara yang kedua yang agama ajak, iaitu fidyah. Bagi makan orang miskin. Selesai. Dan saya memilih bagi makan orang miskin tu dengan terbaiknya kita bagi makan. Itu paling baiklah. Ada orang yang memilih untuk bagi duit, tapi bagi makan tu paling baik. Maksudnya dia tak boleh puasa 10 hari. Samalah kes ni kita masukkan siapa dia tuan-tuan? Kita masukkan kalau kita ada mak-mak yang dah tua, yang tak boleh puasa, yang rufi'atil aqlam, yang agama dah angkat kefarduan puasa daripada dia. Ada orang 70-80 tahun dia tak boleh puasa juga. Dia tak boleh, dia main pukul 10-11, dia main sakit kepala, dia main makan ubat. Faktor usia dia, agama angkat mata pena daripada dia. Tapi ada orang 70-80 dia steady, dia boleh puasa, dia kena puasa. Orang yang ada mak-pak yang dah memang dah tua, tak boleh puasa, faktor usia, agama angkat kefarduan puasa daripada dia. Dia tak payah puasa, kita bayar fidyah untuk dia. Termasuk juga yang kedua, dia panggil alladhi la yurja bir'ih. Orang yang sakit, yang dia ni doktor dah declare dia ni sakit, tak ada harapan nak sembuh, dia hanya tunggu waktu saja. Na'udzubillah, kena kanser tahap 4, kena buat kemoterapi dan sebagainya, memang tak boleh puasa. Dia cukup dah dibayar fidyah. Kemudian dimasukkan juga dalam bab ni oleh Syed Sabiq dalam kitab dia Fiqh Sunnah, dia panggil sahibul a'malu syuqqah. Siapa dia lagi? Dia kata yang tak payah puasa, yang dia hanya perlu bayar fidyah, orang yang kerja dia terlampau berat ataupun terdedah di bawah matahari. Saya masa di Yaman dulu, tengok di Maghrib, orang kerja dengan company minyak ni mereka cari di tengah padang pasir. Allah tuan-tuan, musim panas bulan Ramadan dia pergi sampai 55 darjah Celsius. Peluh ni macam mandi, tak boleh puasa tuan. Itu saja sumber rezeki yang dia ada untuk cari rezeki. Kita ni cakap senang lah, dia ni kalau puasa tengah-tengah matahari panas ni, iman dahsyat. Cuba kita duduk keadaan dia. Dan para ulama Yaman masukkan mereka. Di Malaysia ni ada kata orang kerja terlampau berat, orang kerja bawah matahari, ada tak? Ada ke tak ada? Tentu orang ada kerja kontraktor, tu ikat bata, usung bata naik atas. Kita ni cakap senang, cuba kita duduk keadaan dia. Tuan-tuan pernah tengok orang repair apa, jalan tar, jalan raya ni, tar pun. Tar ni dia panas tuan. Dia bukan musim hujan tak boleh buat jalan tar. Tar ni panas, lepas tu panas matahari. Yang buat jalan tar tu pun color macam tar dah. Kalau dia muslim, itu saja kerja dia boleh buat, itu saja sumber rezeki dia nak cari. Agama masukkan dalam bab ni. Bayar fidyah. Jadi saya kata bayar fidyah. Bayar fidyah tu jangan bagi makan orang miskin sehari sekali. Bagi makan orang miskin. Katalah isteri dia tak boleh puasa 10 hari tadi, cari seorang orang miskin, catat bagi makan 10 hari. Ataupun ada 10 orang miskin, bagi makan sekaligus.
Ataupun ada 2 family susah, 4 orang, 6 orang, 10 orang, bagi makan sekaligus, settle. Nak tapau makanan hantar rumah dia, nak panggil dia main makan di rumah kita, nak bawa dia makan di restoran Tom Yam, bismillah, silakan, tak ada masalah. Makan makanan yang kita makan, nasi goreng satu contohnya, teh air satu, settle. Cuba bawa makan di Tom Yam, pastikan tuan-tuan jangan bagi dia pegang buku menu. Kalau tidak, lagi jenuh nak bayar dengan apa Tom Yam, dengan apa syakap 3 rasa. Dia nak minta, bagi dia minta, suruh dia bayar sendiri. Kita bayar nasi goreng, ada 2 bil, satu orang bayar sendiri, satu kau bayar. Mampu dia tak minta. Jadi saya estimate masa tu RM7 10 tahun lepas. 10 orang RM70. Dia dengar RM70. Oi, dia kata tak boleh ni makan modal ni. Tak apa, saya puasa lah kat dia. Kan senang. Nak letak sangat dah dia tanya ni. Lepas tu esok kalau saya niat nak puasa kat dia, ustaz, saya nak niat macam mana? Saya bagi tahu, bab niat ni kita tak boleh complicated. Kalau tidak susah. Kalau kita betul-betul nak complicated untuk niat, untuk tuan-tuan semua benda, dia akan jadi payah. Saya buktikan kepada tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah ni kalau kita nak niat betul-betul, kita nak lafaz lah kan. Sembahyang jenazah lelaki niat dia lain, perempuan niat dia lain, budak niat dia lain, orang tua lain. Tosok kata niat, tuan-tuan, tosok kata niat. Kita tak usah pergi niat. Kita pergi bacaan dalam sembahyang jenazah pun cukup dah. Cukup yang tu dah. Kalau sembahyang jenazah lelaki seorang, tuan-tuan nak baca apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Okey. Kalau 2 orang, Allahumma ighfir lahuma. Okey. Kalau seorang perempuan, Allahumma ighfir lah. Kalau 2 orang, Allah. Kalau 3 orang jenazah lagi, bunyi home. Tadi ada bunyi Allahumma ighfir lah, dia bunyi home. Sakit Allah. Kalau 3 orang jenazah perempuan, sudah. Dia kata, saya nak apa Allahumma ighfir lahu pun 4 tahun. Ustaz dok main lahumma lah. Saya tak sembahyang jenazah tu senang. Ni sembahyang jenazah seorang lelaki, seorang pun, Allahu Akbar, duk ingat huma. Baca Allahumma ighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia masuk habis mengarut semua. Dia masuk habis doa untuk apa. Tak boleh complicated. Jadi tak boleh complicated. Balah Allahumma ighfir lahu warhamhu, yang lelaki yang macam tu, perempuan bismillah, silakan. Tak boleh complicated. Jadi saya kata innamal a'malu binniyat. Setiap benda kita buat dimulakan dengan niat. Tuan, esok bangkit pagi bangun, niat memang nak sahur untuk puasa arwah isteri. Itulah niat. Senang. Mak ayah kita dulu zaman tu dia memang complicated lah. Dia takut kita ni puasa tak sah. Kita dah bangkit sahur dengan dia, dia takut kita puasa tak sah. Lepas kita sahur, dia kumpul kita adik-beradik 5 orang. Ayah kita kata, ni hampa semua ikut ayah. Ni ikut ayah baca niat. Kita pun ikutlah dia. Dia kata ikutlah, nawaitu sawma ghadin fardu ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Ikut ayah. Kita pun bacalah nawaitu sawma ghadin fardu ramadhani hadis sanati ma'muman lillahi ta'ala. Dia tahan kau hajam aku, dia suruh ikut dia. Dia lah imam, kita lah makmum. Jadi tak boleh complicated. Esok tuan bangkit pukul 5.30 nak makan sok, nak puasa untuk isteri tu, itulah niat. Dia kata tak boleh, saya memang duk baca niat. Kalau tak baca niat, saya rasa puasa saya tak komplit. Saya pun layan lah. Tanya dia, tuan nak niat bahasa Arab ke bahasa Melayu? Dia kata kita mesti bahasa Arab. Saya pun kata tulis. Kita pun ajar dia. Nawaitu sawma ghadin fardu ramadhanihi, nawaitu sawma ghadin li imra'atihi wa hiya matat qabla an taqdi siyamaha faqad akhbartuha an tasum
al-fariḍah qabla an-nafilah falam tasma' kalami thumma matat qabla an taqdi siyama wa ala niyabatan anha sa'asuma ghadan lillahi ta'ala. Ui, dia tahu panjang sangat. Dia tanya saya, kok Melayu macam mana? Saya tak Melayu senang sahaja. Aku qada puasa esok hari untuk arwah isteri aku. Hari tu aku dah pesan kat dia, suruh dia qada dulu. Dia tak mau dengar. Dia nak puasa juga dengan puasa sunat. Lepas tu sakit, lepas tu meninggal, tak sempat qada puasa, menyusahkan orang. Aku juga kena puasa untuk dia kerana Allah. Dia kata, betul ya Ustaz? Lebih tak pakai telefon. Puas hati. Jangan complicated. Nak baca, kalau betul dia boleh hafal baca. Kalau tak boleh, jangan complicated sangat. Selesai. Jadi tuan-tuan, isteri Nabi ini mengqada puasa pada bulan Syaban. Synchronize dengan Nabi macam mana? Nak synchronize. Nabi ini tuan-tuan, menjadi kebiasaan Nabi kalau Nabi tidak ada sebarang urusan. Nabi akan balik ke rumah lepas daripada subuh, lepas Nabi solat 2 rakaat. Nabi duduk, Nabi tunggu masuk waktu syuruk, Nabi tunggu 15-20 minit. Lepas itu Nabi berdiri, Allahu Akbar, Nabi solat. Bila Nabi solat, Nabi keluar dan Nabi balik. Kalau kita ada kelebihan masa, kita boleh buat. Kerana ganjaran dia haji dan umrah tamah. Kita dapat ganjaran haji dan umrah sempurna dan sempurna. Haji ni kena ada 15,000 tuan. Tak masuk belanja poket. Cuti 40 hari ni. Pergi umrah hari ni 6-7 ribu tak lari. Bila Nabi balik rumah, sampai rumah Nabi ni, dia manusia macam kita, dia nak sarapan. Tengok isteri Nabi tak buat sarapan lagi. Nabi tanya, ma sana al-futur, kamu tak buat sarapan lagi? Kata isteri Nabi, belum. Sekejap lagi kami buat, wahai Rasulullah. Lagipun hari ini, wahai Rasulullah, kami mengqada puasa kami. Nah, ini sebab kedua lah. Jadi Nabi bila dengar isteri Nabi qada puasa, Nabi tak boleh dengar. Nabi nak kena support, Nabi nak puasa sekali. Lepas tu Nabi dengar itu, Nabi kata, Izan tu kalau begitu, kalau macam tu, izan kalau macam tu, tak perlu buat sarapan. Aku akan berpuasa sekali dengan kamu semua. Nabi dia tak boleh dengar tuan. Dia dengar isteri dia puasa, dia nak puasa sekali. Maksudnya isteri Nabi puasa qada, Nabi puasa sunat. Nabi tak boleh dengar isteri Nabi puasa bersendirian. Nabi nak jadi teman. Lebih kurang sama macam kita lah. Kita ni tak boleh dengar isteri kita qada puasa. Kita mesti nak suruh dia buka. Pelik sikit ni buat. Bukan nak tolong puasa, nak suruh dia buka. Macam dia kerja dah. Dia kerja hari Khamis. Dia dengar kata member dia seorang tu puasa sunat hari Khamis. Dia dengar tu, dia tak boleh dengar. Terus dia pergi jumpa member tu, dia tanya, hang tahu tak, aku ni memang niat lama dah nak belajar hang. Aku rasa hari ni Allah makbulkan doa aku. Aku ada duit lebih sikit. Pukul 10 lagi aku nak ajar hang minum. Dia tahu dah kawan tu puasa. Kawan ni kata, Allahu Akbar, aku ni hari ni aku puasa hari Khamis. Member dia dapat, hang masa aku nak belanja lah hang nak puasa. Dia pula kata, hang pun satu masa aku puasa lah hang nak belanja. Dia kata, aku tak mau cakap banyak. Kalau hang tak buka puasa hang tak rahi aku, kita kira sahabat takat ni je lah. Sampai macam tu. Dia kata macam tu, syaitan dengar. Syaitan pun istighfar. Syaitan pun astaghfirullah, hang ni perangai huduh dah aku. Nabi macam tu. Jadi bila isteri Nabi qada puasa, Nabi teman isteri Nabi dengan Nabi ikut serta berpuasa sunat. Jadi pada bulan ni pun tuan, kalau perempuan memang niat nak qada puasa, carilah hari-hari yang suami anda boleh ikut serta berpuasa dengan anda. Contoh,
Dia boleh ambil puasa hari Isnin dan Khamis untuk dia qada. Macam minggu lepas hari Isnin kan cuti hari pekerja. Hari Isnin cuti hari pekerja, masjid kita pun ada kuliah subuh. Habis kuliah subuh, kita pun balik rumah. Balik-balik, selalu kalau hari cuti, isteri kita akan buat sarapan awal. Balik-balik, tengok-tengok isteri tak buat sarapan lagi. Kita tanya dia, tak buat sarapan lagi ke? Dia kata, belum bang, sebentar lagi saya buat. Lagipun hari ni abang, saya qada puasa. Kita dengar-dengar, kita kata, wah, persis kisah kita dengan kisah Rasulullah SAW. Kita pun kemah bunyi. Kita cakap Arab tu, izan kalau begitu. Lagi sama. Izan kalau macam tu. Tak perlu buat sarapan. Kerana abang akan makan di kedai mamak. Kan abang kan puasa sekali ngah, abang makan kat kedai mamak, tahu betul kita ni. Bila kita nak contoh Nabi pun tak tahu. Jadi synchronize dia. Bahasa orang tak pernah guna tu, synchronize dia. Nabi menemani isteri Nabi mengqada puasa pada bulan ini. Jadi ada dua sebab Nabi banyak puasa bulan ini. Sebab yang pertama ialah kerana bulan ini bulan amalan kita diangkat, dan Nabi suka dalam keadaan Nabi SAW bila amalan Nabi diangkat, Nabi berpuasa. Dan yang kedua, bulan ini Nabi banyak puasa kerana isteri Nabi mengqada puasa pada bulan ini, dan Nabi menemani mereka mengqada puasa. Okey, tuan-tuan ada satu dua soalan, insya-Allah boleh tanya dulu sebelum saya sebut satu lagi, insya-Allah. Silakan. Ada tak yang kita bincang bab puasa? Ada tak? Kalau tak ada satu lagi saya nak sebut kepada tuan-tuan. Bismillah. Sehari dua ni jadi isu besar lah mengenai tahfiz ni. Mengenai tahfiz. Saya cuma minta tuan-tuan dengan saya ni, kita tak payah bagilah sebarang spekulasi. Saya pun di-interview oleh Cosmo, Mamuni dan sebagainya, dan saya sebut apa benda. Kita tak payah bagi sebarang spekulasi. Kita pun tak tahu siapa salah, siapa betul. Dia bila kita ni duk bagi ulasan, bagi berbagai kesimpulan, bagi spekulasi, kita punya ulasan ni dahsyat tuan. Dahsyat tak dahsyat kita punya ulasan ni sampai TV3 pun nak ambil kita kerja jadi wartawan. Oh, tenang. Jangan bagi sebarang spekulasi. Tuan-tuan dengan saya pun tak tahu siapa betul, siapa salah. Betul tak? Kalau betul lah yang salah si warden, dia mesti diambil tindakan. Tetapi kita tak boleh membakul sampahkan semua tahfiz. Tapi kalaulah warden tu tak bersalah, bersalahnya mungkin daripada segi faktor kesihatan, mak pak budak ni mesti dia ambil tindakan. Kerana dia tidak menunaikan amanah Allah kepada dia, dan dia tidak menjaga anak dia dengan sebaik mungkin sehingga kesihatannya terjejas. Jadi kita tak payah buat sebarang spekulasi. Saya masa di Pakistan, Syekh kami besar dia tahu. Apa kata dia? Dia kata bila ibu bapa, saya ingat pesan Nabi, tuan-tuan ingatlah. Ibu bapa dia gagal mendidik anak-anak dia dengan cara yang baik. Quran pun dia tidak boleh ajar, anak dia tak belajar Quran dengan dia. Ilmu-ilmu lain pun dia tak mengajar anak dia. Kemudian dia hantar anak dia ke madrasah, ke tahfiz, dengan harapan ada satu kuasa ajaib akan memanusiakan anak dia. Ada kuasa ajaib, nanti bila anak dia keluar, anak dia akan ada satu akhlak budi bahasa yang luar biasa. Tidak mungkin, teman. Kerana semuanya bermula daripada dalam rumah. Semua bermula daripada dalam rumah. Jadi bila berlaku benda ni, semua orang sama-sama kena ambil perhatian. Ibu bapa yang hantar anak ke sekolah, dia kena tahu guru yang nak ajar adik dia ni qualify-nya macam mana, kelayakan dia macam mana, warden ni macam mana,
Lepas tu pihak tahfiz pun lepas ni dia berhati-hati untuk dia ambil guru, ambil warden. Lepas tu pelajar tahfiz pun dia kena ada kriteria dia. Lepas ni kalau dia nak ambil pelajar yang dia ni genius ataupun pelajar ni akhlak yang baik. Sebab kalau dia ambil pelajar-pelajar yang masalah, yang mak pak dah tak boleh jaga, ada masalah yang kritikal, bila hantar ke madrasah, dia akan bawa masalah tu ke madrasah, ke sekolah. Dan sekolah tahfiz ni dia bukan tempat pembuangan sampah. Dia bukan tempat recycle semula barang-barang yang dibuang. Hati-hati tuan. Waktu sekolah tahfiz ni dia kena upgrade. Waktu kami ada tahfiz, saya pun ada tahfiz. Kita pun dah beritahu otoritas, kita hanya ambil setiap 2 tahun hanya 10 pelajar. Kita ambil yang paling baik. Sebab kita nak keluar ni yang paling kualiti. Dia kena tambah macam-macam faktor-faktor lain lah. Dah jadi isu, dah jadi faktor paling penting tuan, CCTV yang boleh sentiasa dipantau. Sebab saya duduk di Pakistan 8 tahun, saya menghafal Quran di Pakistan 2 tahun. Di Pakistan ni sekolah tahfiz ada isu kritikal. Mana-mana sekolah tahfiz ada isu kritikal, isu yang tak boleh buat apa. Isu yang kita panggil liwat. Liwat tuan-tuan. Budak-budak duduk sekolah asrama kan, bila duduk sama-sama dia bilik lelaki, kalau perempuan sama-sama perempuan, syaitan, Allahu Akbar. Liwat sama-sama pelajar, guru dengan pelajar. Di tahfiz Pakistan, saya beritahu jujur kepada tuan-tuan, liwat ni makanan asasi. Tuan-tuan jangan tengok saya bukan-bukan. Tengok ni tuan, dia ni duk bagi orang ke orang duk bagi dia? Bawa tenang, jangan duduk sembarangan. Saya lelaki maskulin. Hati-hati. Kita tak mau orang buat kat anak kita, kita tak mau anak kita buat kat orang. Jadi bab ni bawa tenang. Jangan bagi sebarang spekulasi. Biar pihak yang ada autoriti yang berbicara nanti bila ada keputusan, siapa yang salah, salah. Tapi tak boleh dibakul sampahkan sekolah tahfiz. Kerana di sebalik kekurangan sekolah tahfiz, mereka ada banyak kelebihan yang telah melahirkan generasi Al-Quran. Nak harap anak kita hafal Quran dengan kita? Siapa di antara kita anak dia hafal Quran dengan dia? Ada kekurangan tapi ada banyak juga kelebihan. Jadi hati-hatilah kita, jangan buat sebarang kesimpulan, supaya bila kita tak mampu buat banyak pahala, sekurang-kurangnya kita sudah belajar meminimalkan dosa. Wallahu alam. Sekian saya melaporkan dalam tempat kejadian. Boleh jadi wartawan atau? Jadi insya-Allah kita jumpa nanti lepas raya. Bulan Ramadan. Ya. Soalan lain. Silakan. Bismillah. Viral kan masalah sembahyang duduk atas kursi. Viral ada dalam tu dia kata antara rukuk dengan sujud. Itulah. Kalau dia lepas takbir, dia baca tu, lepas tu dia rukuk. Lepas rukuk dia tidak. Sebelum sujud dia duduk. Lepas tu dia sujud atas kursi. Yang ustaz tu dia kata tidak sah. Sebab dia kata rokok dia lebih. Saya jawab dah itu, saya ingat tak hadir kot. Saya jawab sejam lebih. Isu mengenai fatwa solat atas kursi. Saya bawa fatwa itu, para ulama ni bila nak sebut solat atas kursi ni, dia sebut detail. Kalau di Masjidil Haram tu, bila mereka decide untuk sediakan kursi untuk orang solat, dia bukan sediakan kursi saja, bahkan dia sediakan kursi dengan fatwa sekali. Nak berdiri bila, nak duduk bila, kursi ni nak letak di mana pun dia beritahu. Kursi ni nak letak dalam soft ke, orang sakit berdiri dalam soft, kursi tak dalam soft, orang sakit berdiri di depan ke, orang sakit berdiri dalam soft, kursi di belakang ke, ataupun orang sakit berdiri dalam soft, kursi depan dia ke. Dia berdiri dalam soft, kursi depan dia. Dahsyat. Mereka bahas satu persatu.
Saya bagi tahu itu, kalau dia sakit, tak boleh samakan dia dengan orang normal. Tak boleh, tuan-tuan. Okey, kalau kita nak main isu dia rukuk berapa kali, dia duduk tu sendiri daripada mula sampai last. Ataupun dia berdiri, lepas tu dia duduk, lepas tu dia berdiri, dia berduduk. Dalam solat kita hanya boleh duduk 2 kali. Betul tak boleh, tuan-tuan? Tahiyat awal, tahiyat akhir. Itu yang merupakan apa dia, rukun. Tak usah kira lagi dengan duduk apa dia, duduk di antara 2 sujud. Semua sekali kalau kita komplitkan berapa banyak? Semua akan ada 8 duduk. Betul tak? Orang yang dia ni berdiri, saat lagi dia duduk, dia berdiri, berapa banyak duduk dia? Jadi saya dah sebut dah itu, tak boleh samakan orang sakit orang normal. Kalau dia terpaksa rukuk beberapa kali, duduk beberapa kali pun tidak ada isu sebab dia sakit. Kita dah sebut 8 cara solat ketika mana sakit hari itu, bermula daripada berdiri. Walaupun dia ni apa dia berdiri itu kita panggil apa dia, i'timadu 'ala al-jidar, sama ada dia berdiri dia pegang tongkat, kalau tak boleh berdiri stable sakit, kalau tak boleh pegang tongkat dia boleh i'timadu 'ala al-jidar, dia boleh sondar di dinding. Tak dia berdiri elok, dia cari dinding ke tiang, dia sandak. Sandak bau dia. Lepas tu yang sandak ni semua sakit, tuan-tuan kena faham elok. Dia sandak itu. Kemudian kalau tak boleh juga, Nabi duduk dalam keadaan pertama duduk mutarabbi'ah, duduk dalam keadaan bersila. Duduk bersila tu Nabi duduk. Cuma para ulama benarkan macam duduk tasyahud awal. Tapi duduk bersila Nabi duduk. Memang Nabi sakit, Nabi duduk bersila. Sebab apa duduk bersila? Sebab apa duduk bersila? Sebab orang sakit ni, tuan-tuan, dia duduk bersila di bawah, dia santai. Kalau dia duduk di antara 2 sujud, dia sedang tampung berat badan dia, sedangkan dia sakit. Lepas tu Nabi duduk bersila, punggung letak di bawah, tak letak di atas kaki. Dia sakit, dia kena santai. Saya tanya, tapi orang kita saya tahu, dia sakit pun dia akan duduk di antara 2 sujud. Betul tak kalau dia sembahyang? Betul tak? Dia sakit pun dia akan duduk di antara 2 sujud. Sebab apa? Kesopanan dan kesusilaan. Orang perempuan kita kan, kalau duduk dalam majlis-majlis rasmi, dia akan duduk macam mana? Bersimpuh, betul tak? Duduk bersila tak salah, tapi dia duduk bersimpuh. Sebab apa bersimpuh? Kesopanan dan kesusilaan. Walaupun kadang-kadang dia badan besar, dia duduk bersimpuh tu macam lori kontainer nak terbalik, kesian kat dia. Sajalah kasar sikit, tetap duduk bersimpuh. Duduk bersila ni dia boleh solat santai. Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan main kuliah, cuba tuan-tuan duduk bersimpuh. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa lama tuan-tuan boleh duduk bersimpuh? Dia main 10 minit, dia duduk, dia unjuk kaki ya. Tapi kalau tuan-tuan duduk bersila, kan, duduk bersila dalam kelas umur ni, boleh duduk tak sejam? Boleh. Tambah duduk bersila, sandak pula 2 jam pun tak ada isu. 2 jam pun tak ada isu. Jadi saya dah terang itu. Jadi kita tak boleh samakan orang sakit dengan orang sihat. Orang sakit ada cara dia, orang sihat ada cara dia. Wallahualam. Wallahualam, jumpa lagi insya-Allah pada sesi akan datang. Allah bagi saya kebaikan, Allah tambah ilmu agama kepada kita semua daripada hari ke hari, masa ke masa, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi insya-Allah tuan-tuan.